Alright guys, Assalamualaikum dan selamat malam. Seperti mana yang dijanjikan oleh saya, episod kedua untuk malam seram kita, malam seram BLXG, akan saya tunjukkan kepada anda malam ini dengan kisah yang seterusnya yang berlaku di lokasi yang sama tetapi kejadiannya yang berbeza. Mungkin akan lebih seram dari sebelum ini. Saya harap anda buka mata, bukakan telinga anda, dengarkan misteri. Okey guys, cerita dia bermula begini. Pada suatu hari, yalah seperti biasa, orang muda, orang bujang, kita selalu keluar malam. Okay guys, seperti biasa, orang muda, orang bujang, kita selalu keluar malam. Keluar pada lewat malam dan pulang pada pertengahan malam, di sepertiga malam pada jam 2 ke 3 pagi. Dan nak dijadikan cerita, untuk cerita saya yang ketiga ini, nak dijadikan cerita, seorang kawan saya yang bernama Aiman, bukan nama sebenar, dia keluar pada waktu malam dan dia pulang pada lewat malam. Dan waktu tu rumah dia di tingkat 9, dan dia daripada tingkat 8, kalau tak silap saya. Mungkin dia singgah rumah kawan dia, kalau tak silap saya. Saya pun dah tak berapa ingat, tapi saya ingat scene yang berlaku. Dia, waktu dia nak pulang ke rumah dia tu, yalah, berbeza setingkat je kan. So kebiasaannya bila berbeza setingkat, kita jarang guna lift. Tambah-tambah lagi pada waktu malam, ada ramai yang tahu perkara-perkara yang menghantui ataupun yang menyeramkan jika menggunakan lift pada waktu malam. So dia memilih untuk menggunakan tangga. Dan tiba-tiba meremang guys. Sumpah, yang ini seram. Ini lebih seram daripada sebelum ini, kerana kali ini adalah penampakan wajah. Kalau saya boleh tunjukkan tangan saya sebenarnya, mungkin kamera saya tak cukup nampak. Agak meremang sebenarnya guys, bulu roma saya. Sebab ini cerita betul. So kita sambung. So pada waktu dia berjalan, dia nak naik ke tangga belah kiri. Dia daripada tangga belah kanan, dia kena berjalan daripada tangga belah kanan pergi ke, melalui lantai tingkat tersebut, tingkat 8 tersebut, dan terus berjalan ke tangga belah kiri, naik ke atas tingkat 9. So waktu dia berjalan, tiba-tiba satu perkara yang tak diduga datang menyapa dia. Dia disapa oleh satu laluan pantas angin sejuk guys. Angin sejuk. Dan dia anggap perkara itu biasalah. Yalah, mungkin pada waktu pagi angin sejuk. Tetapi yang agak mustahilnya, di balkoni tersebut tidak ada sebarang ruang udara. Yang ada hanyalah rumah-rumah. Dan agak mustahil untuk angin melintasi secara lurus. Kebiasaannya angin naik ke atas dan terkena ke macam ni. Dia tak ada lurus sepantas bagaikan pergerakan cahaya. Jadi apa yang berlaku, Dia macam ni tau. Dia jalan, angin tu lintas dia ke belah sini. Dia nak ke sana, angin tu lintas ke sini. Tiba-tiba, bila waktu mana dia naik tangga tersebut untuk naik ke atas, untuk pergi ke rumah dia, apa yang berlaku adalah penampakan satu kelibat guys, yang
menaiki tangga belah sana yang rupanya agak teruk. Yang paling menyeramkan, kepala dia guys. Kepala dia ke bawah. Kepala dia ke bawah. Kalau kita manusia normal, kepala kita lurus tetapi kepala dia ke bawah. Dia sengit sambil menaiki tangga dan membuat satu senyuman yang sangat-sangat seram. Saya dapat rasakan perkara tersebut dan ini dia, bulu roma saya dah mula naik seluruh badan. Dan itu dia kisah yang pertama untuk episod yang kedua ini. Dan untuk kisah yang ketiga, saya akan rungkaikan di episod yang ketiga nanti. Mungkin agak panjang dan mungkin pendek, dan mungkin kita boleh masukkan dua cerita. Dan seperti biasa, kepada anda yang ingin berkongsikan segala kisah seram, anda boleh terus berhubung dengan kami di dalam live streaming ini. Jangan biarkan ketakutan membelenggu diri anda. Misteri Malam Seram PLXG menemani anda. Alhamdulillah, bagus lah. Saya dekatkan handphone saya dengan this one, dengan mikrofon. So, sama-sama kita dengarkan. Let's go. Baik. Cerita aku macam ni, baik. Masa aku kerja dekat MMU kan, aku kerja dekat setahun lah. Ada satu bangunan tu memang seram lah. Satu bangunan tu memang seram. Masa tu aku memang kat situ memang clocking lah. Masa tu aku di security lah. Okay, the clocking. Bangunan tu yang paling seram tingkat 3 dengan tingkat 4. Tingkat 3 dengan tingkat 4 tu dia punya clocking betul-betul tepi hutan dan tepi tandas. Ada satu hari tu aku clocking baru tingkat kedua. Okay, baru tingkat kedua. Aku seorang lah masa tu. Tapi walkie-talkie ada lah yang untuk roger kan. Aku clocking, aku dah standby. Mula-mula aku dengar ni tau, aku dengar orang buka pipe. Tu standard lah, budak-budak sini memang, budak situ memang tahu kalau buka pipe kan. Dah buka pipe tu memang biasa lah orang cakap. Okay, aku masuk aku je walkie-talkie suruh datang untuk buka untuk teman aku tutup pipe tu kan. Okay, lepas tu aku naik ke tingkat 3. Okay, nampak ke tingkat 3 masa tu ramai tau. Aku dah panggil walkie-talkie masa tu ramai 3 orang. Okay, naik ke tingkat 3, teman aku clocking apa semua. Aku turun bawah, aku nampak member aku sebiji ke atas. Padahal member aku dekat bawah sekali dengan aku. Member aku cakap, kenapa ada korang kat atas tu? Nama dia Wan, asal Wan ada kat atas tu? Rupanya member aku yang Wan tu dekat dengan aku. Dia pun Okey, kita cerita sikit. Apa yang Alip kongsikan ni, ini adalah berdasarkan pengalaman dia. Beberapa tahun yang lalu dia bekerja sebagai seorang security. So, yalah, seperti sedia maklum, semua orang tahu bila kita kerja sebagai security ni banyak halangan. Banyak perkara-perkara seram, perkara-perkara mistik yang terjadi. Jadi kita teruskan dengar apa yang ingin diperkatakan oleh Alip. Saya perlahankan sikit muzik ni. Dia nampak mula-mula nenek kebayan tengah bungkuk dekat tu, tengah menghadap kita orang. Menghadap 3 orang. Masa Korang tu pukul dengar 3 kan, tau. Pukul 3 lebih silap aku. Bangunan tu memang gelap. Lepas clocking tu kena tutup lampu. Kadang-kadang ada tempat tak ada lampu. Nasib lah kalau tak ada lampu. Lepas tu dah nampak nenek kebayan tu. Member aku cakap, asal Wan kat atas tu, turun lah. Member aku cari. Rupanya member aku memang kat belakang. Lepas tu kita orang turun buat bodoh. Start daripada situ. Lepas mana yang clocking kat situ, kita orang berdua lah. Hanya satu bangunan tu sajalah berdua. Dia macam tu je lah ceritanya.
Yang kedua, masa tu dekat MMU juga. MMU tu ada clocking 50 point. 50 point tu satu MMU kau kena pusing. Seorang tau. Seorang-seorang. Yang pertama aku jumpa dekat, betul-betul dekat menghadap dekat dengan Zora yang kau cakap tu. Memang seberang tu boleh nampak Zora. Dekat situ aku nampak ada benda ngikut aku, baju putih. Tapi kat situ aku buat bodoh je aku isap ukuk dekat situ. Sekejap kacau aku isap ukuk seorang-seorang. Aku dengar agak dia main drum tak aku. Main drum ke main piano kat dalam tu. Dalam tu memang ada piano dengan drum. Aku pergi situ buat bodoh aku jalan. Yang tu dia mengikut tau. Tapi jangan keras kepala. Aku buat bodoh aku je. Tapi Alhamdulillah dia tak ikut sampai ke rumah apa semua. Yang ketiga, tempat yang sama MMU juga. Ada satu tu aku duduk kat pos. Pos tu memang tepi hutan. Dia punya ada pos dalam MMU tu, ada banyak pos, ada 17 pos. Aku duduk duduk dekat pos tu pukul 2. Pukul 2. Lagi satu pos yang aku duduk masa tu pukul 2 tu tempat perkuburan apa aku tak ingat kan. Tapi hari pertama ke hari kedua aku kerja tu, aku dapat pos itu, aku dengar orang kawat tengah-tengah malam. Lepas tu aku dengar ada orang main. Pos aku tu belakang tu ada macam Mak Mal tu macam ada orang main, ada piano juga dalam tu. Kat situ aku dengar ada orang main piano. Kat situ juga aku dengar main piano. Masa tu pukul 2, pukul 3 aku tak ingat. Ada antara pukul 2, pukul 3 je dia kacau. Pukul 4 tak ada. Tu je lah aku ada dekat kisah MMU tu. Yang ni dekat mana pula MJ. Masa tu aku duduk Johor. Aku belum duduk Melaka lagi lah. Aku tak tahu sangat bahasa Melaka ni yang apa MJ ke apa ni aku tak tahu. Masa tu aku ada meeting aku ada meeting ke apa aku lupa dengan member aku masa tu berdua. Pukul 12 apa pukul 1 aku tak masuk highway masa tu kan. Aku dalam belakang kan ikut MJ kan. Pukul 12 tu aku berhenti kat tepi yang tu. Memang gelap. Aku berhenti memang tak tahu kenapa tiba-tiba aku berhenti nak cari pot ke ukuk masa tu aku lupa kan. Pot. Aku berhenti situ. Aku cari aku buka lampu semua. Masa tu ada kereta lagi. Kereta ada 2-3 biji je lah. 2-3 biji. Lepas tu motor pun ada tu aku pelik. Okay. Lepas tu aku duduk relax lah. Aku isap pot je. Dalam 100 meter ke 200 meter ke aku nampak bungkus. Dia bungkus tapi kabur. Dia kabur. Dia kabur yang buat aku ceklik dulu kan. Tahu. Aku tengok memang bungkus ke, aku tak tipu kau. Memang kabur-kabur tapi bungkus. Aku ingat kan nak ketuk bagilah Winston ke Dahil kat aku ke apa kan. Ni duduk diam kan. Lepas tu aku tak fikir lah apa benda tu kan. Aku ingat tak ada benda ni. Aku fikir tiang ke apa kan. Aku jalan buat bodoh je. Yang tu memang. Tapi dia lah aku tak naik ulung. Aku masa tu aku naik ulung Rama. Semua aku naik. Bulu-bulu kaki pun semua aku naik. Memang. Tapi bawa kereta Alhamdulillah okey aku cakap. Tak ada langkah kabut apa semua. Itu je lah dekat MJ aku kena. Yang kat Melaka, yang sekitar aku duduk ni lah. Yang pernah aku duduk ni aku kena. Alright guys. Memang tak diakui. Memang tak nafikan cerita yang diceritakan oleh Alip ni agak menyeramkan. Sehingga saya pun terpaksa buka headset guys Tadi awalnya cerita tu saya dengar daripada sini. Satu handphone lagi di mana saya buat untuk tengok live, pantau live, saya dengar daripada sini secara live saya tak dengar secara headset. Bila saya pakai headset balik, bila part something tu dia sebut, saya buka balik guys. Memang sangat-sangat seram.
Dan terbaik, apa pun terbaik Alip. So kita bacakan komen dulu. Adib Syauqi tutup speaker lu. Alamak Adib main tipu dia, tutup speaker. Nel, cerita Pulau Jejak. Alamak, cerita Pulau Jejak. Cerita Pulau Jejak macam pernah dengar tapi dah tak ingat dah. Bukit Salaka memang banyak perkara-perkara mistik yang berlaku. Pada saya sendiri pun ada yang berlaku, tetapi taklah, mungkin tak seteruk Alip lah. Sebab Alip dia pernah bekerja di sana. Jadi bila bekerja tu dia lagi banyak pengalaman lah berbanding saya. So dia kongsikan sikit tu dekat komen tu, kita bacakan. Dekat MMU satu lagi Kim, betul-betul depan masuk MMU tu ada kontraktor masa tu. Petang dia naik lift sampai tingkat 5, dia balik merangkak guys, sebab tak boleh jalan. Wow, walaupun cerita Alip ni pendek, tapi impak dia tu sangat-sangat besar. Sehingga kan macam biasalah, bagaikan pokok-pokok padi yang subur guys, naik atas bulu roma. Walaupun cerita dia pendek, tapi memang panjang. Punya maksud memang dalam, memang sangat-sangat seram. Jadi kita tunggu, sementara kita tunggu AP Hours, aka AP kita, menyusun atur cerita-cerita yang bakal dikongsikan pada malam ini. Kalau ada sesiapa yang ingin bercerita, mungkin cerita pendek macam Alip tu, anda boleh ke ruangan komen dan kongsikan cerita tersebut. Kita akan bacakan. Kita santai dulu geng. Santai dululah. Santai dulu. Baru nak main PES. Boleh nak main PES boleh. Kejap lagi saya buka lah kejap. 1-2 game. Okey. Komen tanda seru on siap-siap. Tekan on boleh kot. Komen tanda seru on siap-siap. Nanti kita buka. Sekejap guys korang lepak dulu. Roy berapa hari lah tak masuk PSG. Roy, mana dia? Entah. Tak nampak macam hari ni. Kadang-kadang dia lepak ni. Bukan cerita seram betul pun. Ni cerita seram betul lah. Yalah, tapi yang si Alip tu tak seram sangat. Tak mendalami kot. Itu tak seram pun. Macam tu lah. Rasul Menes, thank you for the like and share. Adam Akmal, thank you for the like. Sekejap guys kita tengah tunggu cerita daripada AP ni. Ambil masa sikit lah. So Alip, nampaknya Alip rajin berkongsi malam ni. Dia ada cerita lagi tu. Mari kita bacakan dulu. Lagi satu, dekat MMU, dekat bangunan aku cakap tadi, ada satu pos pintu belakang. Pos betul-betul nampak hutan. Yang dia cakap tadi kan, dia cakap ada nampak hutan. Pos pengawal tu. Alamak, terhenti seketika. Memang banyak tut kat pos belakang tu. Kebanyakan orang kena kat tandas dengan kat atas pos. Dia duduk pajak. Seram. Cerita Alip seram. Kita akan buat recording lah untuk cerita Alip ni. Mungkin kita akan buat recording yang baru ke kan, untuk kita masukkan dalam short video kita untuk segmen Malam Seram. Recording terusnya. Terus apa Aish? Dah masuk Alip apa kan dia tulis apa dekat atas pos dia duduk panjat. Maksudnya sebab tu bila kerja malam aku lemah. Memang lemah. Kerja security, dia macam ni lah. Kalau macam saya guys, saya ramai kawan-kawan ataupun kenalan-kenalan saya seorang security.
hanya beberapa orang sahaja yang ingin berkongsikan cerita dan pengalaman-pengalaman mereka. Yang lain mereka tidak mau kongsikan, dan mereka hanya berkata, alah biasa je, tak ada apalah, okey je. Sebenarnya ada macam-macam berlaku, sebab security dia ada buat rondaan. Jadi bila dia buat rondaan, diorang ada kena clocking tau. Dia panggil clocking, kunci jam. Dia ada, kalau perasan dulu security dia bawa bag, yang satu bag tu ada jam tu, lepas tu ada macam kunci tu. Dia kena jalan, kunci jam dia. Dia security dia ada benda tu. Kalau zaman sekarang ni pakai scanner je. Jalan tekan beep kan, beep beep, macam tu je. So dulu security tu pakai macam tu lah. Dan macam-macam benda. Lagi satu dia clocking, dia ada masa kan? Pukul berapa dengan pukul berapa, masuk 24 jam tu ada masa dia, yang dia kena berjalan seorang diri guys. Seorang diri tau. Bukan berjalan ramai-ramai. Kalau ramai-ramai tak ada masalah, berdua ke bertiga. Berdua tu agak bahaya sebenarnya. Daripada berdua baik seorang diri. Kalau nak ramai, bertiga. Tapi mana ada security sampai 3-4 orang. Lepas tu mana ada security 3-4 orang berjalan sekali. Siapa nak jaga pos mengawal? Siapa nak jaga pos tu, pos ni kan, tempat security tu. Jadi seorang sajalah. Bila seorang jaga, macam-macam perkara lah yang diorang lalui. Diorang cerita lah macam-macam benda ada. Tapi saya takkan cerita lah malam ni. Itu mungkin akan slot-slot yang ke belakang lah. Sebab sasaran saya minggu ni, saya nak habiskan dulu cerita tentang Ezora Apartment yang saya ceritakan, yang dah 2 episod lah. Bermakna semalam dengan hari ni ada 2 episod, dan akan diteruskan episod 3 ke 4 sampai habis cerita di Ezora. Lepas tu baru kita cerita tempat-tempat lain di Melaka di episod-episod yang lain, dan kemudian baru kita dah habiskan satu episod, keseluruhan episod dekat Melaka, baru kita kembali ke negeri-negeri lain. Ya, sebab saya ada cerita seram di Johor, saya ada cerita seram di Kelantan. Itulah. Dan di Perak juga. Perak ada. Di Johor, Kelantan, Perak, di Melaka. 4 negeri. 4 negeri ni sebab saya pernah duduk. Jadi 4 negeri cerita yang berlainan. Okey, dan mantap. Ada orang lagi ke tengah view? Wow, panjang cerita happy ni. So, tanpa membuang masa, Ada lagi si panjang. Alip. Tu saya bacakan cerita Alip dulu seketika. Lepas tu baru kita kongsikan bingkisan ataupun cerita yang bakal dikongsikan oleh AP. Aku puas daki kena clocking 50.1 MMU. Kena pusing dan boleh nampak jalan Ezora 50 point tu. Semua bangunan naik. Kalau nasib baik jumpa, ada orang kat pos yang jaga, situ naik sama-sama. Kalau nasib tak baik, alamatnya seorang-seorang lah guys. So, tanpa membuang masa, kita dengarkan perkongsian daripada sahabat kita AP Hours. Oh, termira dengan TV. Sorry, sekejap. Alamak, mirror dia tak ada. Mana Aznel? Aznel nak dengar cerita AP ni. Panggil Aznel. Aznel kena panggil ni. Azil Tag lah. panggilan satu. So, tanpa buang masa. So, let's go guys. Kita dengarkan. Assalamualaikum guys. Ini kongsian sepanjang aku berada Panggilan dua. menetap Banyak. di Pening. Peristiwa pertama berlaku pada satu malam tu. Aku hantar makcik aku balik. Makcik aku masa tu ada kursus dekat Politeknik Balik Pulau. Dia kena tidur dekat Politeknik Balik Pulau lah. Kira petang tu sampai pukul 10 dia ajak aku keluar lah kan, makan apa semua. Sebab aku je anak saudara dia yang ada dekat Penang time tu kan. So yelah, time tu tak ingat apa kan, makan apa sampai malam. Aku ni
tak tahu time tu jalan balik pulau tu anchor macam mana kan. So pergi tu penuh kereta, bawa kereta Wira. Pergi tu penuh. Member dia 3 orang belakang, dia seorang kat depan. Dah drop dia dekat balik pulau tu, aku seorang. Jadi lepas dari balik pulau tu, aku nak kena pergi area Batu Ferringhi. Budak-budak kelas aku ada buat macam barbecue. Jadi aku terus guna jalan belakang lah. Kira malah nak pusing jalan depan, jauh. Tapi itulah, that's the worst decision that I've ever made in my life. Sebab balik je, lepas je hantar daripada makcik aku tu, aku ikutlah jalan belakang kan. Gelap, sumpah gelap. Dah sampai nak dekat jalan area Teluk Bahang tu, kereta selisih memang dah tak ada. Time tu pukul berapa baru pukul 11-12. Tapi hari tu memang tak tahu kenapa tak ada sangat kereta lalu lalang. Ada dekat sebelum Selikoh Pangan tu ke selepas, aku tak ingat. Sebelum 2-3 Selikoh sebelum, radio dah start macam kacau. Aku kat radio ni tapi macam kacau. Cakap kenapa pula ni, aku dah tak sedar hati. Lama kot, 5 minit radio kacau frekuensi kan. Tiba-tiba dekat Selikoh akhir tu, tiba macam dah nak clear radio. Tiba-tiba belok Selikoh akhir tu, ada seorang, tak tahulah, aku nampak ada seorang kelibat. Dia bawa seekor anjing jalan. Aku time tu dah nak menyasar masuk gaung, tapi aku terus macam cekalkan hati, tarik balik macam paut balik. Terus macam baca apa yang ada dekat dalam kepala otak. Terus continue jalan sampai ke Batu Ferringhi. Sampai kat Batu Ferringhi, member-member semua tengok aku pucat. Malam tu aku tak cerita kat sesiapa. Aku cerita kat member besoknya ke dah 2-3 hari. Tapi memang sumpah seram. Dia boleh muncul kat depan. Kau bayanglah, jalan yang tak ada orang, jalan yang tak ada kereta, ada orang jalan kaki tengah-tengah malam bawa anjing. Aku tak tahu tu orang ke itu apa. Okay, next story kita. Okay, next story. Masa geng-geng biasalah lelaki kan, kalau malam minggu biasalah bawa motor, mesti meronda dalam pukul 12 ke atas kan. Kita orang biasa 12 ke atas baru keluar daripada apa tu nama dia, seberang nak ke pulau. Jadi memang tengah kat pulau ni tengah-tengah malam. Yang terkejalnya dia orang ni dekat jalan tu, jalan balik pulau Bayan Lepas, dekat jalan Bayan Lepas. Semua kumpul yang ramai-ramai ni. Tapi ada seorang ni gila. Dia dia macam suka belajar orang. Dia mula duduk depan sekejap lagi, bila orang lain dah potong, dia berjalan
slow tinggalkan orang tu seorang ke depan. Tapi masa aku pun tak tahu kenapa yang diorang berdajal tu aku dah shock sangat ke depan. Aku tak aku tiba-tiba aku perasan mana diorang ni. Dah tak ada, dah jauh. Memang dah tak nampak lampu kat belakang. Aku U-turn. Aku nak U-turn, aku macam mana diorang ni. Aku tak U-turn. Aku teruskan perjalanan. Jauh aku teruskan perjalanan sampai nak hampir ke bawah. Jalan Sempang 3 dekat lereng bukit. Dekat jalan situ. Tapi sebelum nak menyampaikan ke jalan situ, babi, aku kena mengumang ni. Aku ditemani dengan macam-macam bunyi kiri kanan. Time tu tak nampak. Alhamdulillah tak nampak. Tapi bunyi kat kiri kanan meriah teman aku. Aku bawa pekak, aku pulas throttle. Habis laju aku bawa kan. Aku tunggu diorang kat tempat terang. Sampai kat bawah dekat 20 minit gak baru diorang sampai. Weh, mana korang? Mana kau tadi? Kita orang ingat kau dah jatuh gaung dah. Kita orang ingat kita orang sampai sulu-sulu tepi, ingat kau dah jatuh gaung. Entahlah. Kalau boleh, itu aku tak nak ingat lah. Sepanjang perjalanan tu kira macam daripada yang aku seorang tu kena tinggal tu. Kalau tak, kita orang ramai dalam 15 motor ke 20 motor gitu lah. Tapi terkena pula time tu aku macam dipisahkan daripada herds tu kan. Kau jalan tu memang sunyi. Yelah dah pukul 2-3 pagi. Jalan balik pulau. Apa yang lepas? Siapa nak lalu? Tanya Hasnil, siapa nak lalu? Kejap-kejap bunyinya jauh. Kejap-kejap bunyi dia dekat. Orang kata bunyi dekat tu jangan risau sebab dia jauh. Bunyi yang jauh tu yang aku risau. Bunyi yang jauh tu yang lama. Jadi itulah pengalaman sepanjang duduk kat Pening. Nanti kalau ada ingat lagi aku kongsi lagi. Terima kasih. Ayat last dia seram. Okay guys, thank you kepada happy hour kita kerana sudi buat pengusian. Lupa buka mic guys. Ayat last dia tu seram. Terima kasih. So itulah cerita daripada Happy Hours yang mana boleh dikatakan agak menyeramkan sebenarnya. Sebab saya dengar, saya tak pakai macam ni tau. Saya dengar macam ni. Halus hujung-hujung saya dengar. Seram. Memang seram. Mantap Happy. Cerita memang sangat-sangat seram. Takut Afi. Yang aku cakap pos dekat pos tepi hutan yang ada kuburan tu betul-betul nampak Padang Ezora. Padang Ezora tu yes. Nanti kita akan masuk cerita pasal situ. Sebab situ pun ada satu, dia padang kan, padang bola tu. Tepi tu ada macam parking dan ada toilet tau satu. Kat situ orang tak guna. Orang tak guna dan orang selalu pergi lepak sana malam-malam. Adalah budak-budak 2-3 orang kan pergi lepak. Ada yang macam-macam lah. Ada dia orang buat apa kat sana tu tak pastilah. Pandai-pandai dia orang lah So sejam lebih cerita tu. Itulah. Nampaknya semakin panjang ke depan, semakin cerita-cerita yang lebih-lebih seram dirungkaikan.